الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Ilahi yang memberi kepada kita taufik dan kelapangan masa untuk kita sama-sama meneruskan lagi daripada kitab Muniyatul Musalli. Kita berhenti pada muka yang ke-15 dah. Dan apabila dibaca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan apabila dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku minta tolong dengan nama Engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku. Ialah yang mempunyai lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk, dengan memberi rezeki, lagi kasih sayang akan segala hamba-Nya yang mukminin. Sekarang ni Syekh Daud Al-Fatani nak berkongsi dan menceritakan kepada kita rahsia-rahsia bacaan dan perbuatan sembahyang. Sebelum ni kita dah masuk dah awal daripada takbir niat sampailah pada masuk pada qiraah bacaan Fatihah. Jadi apa amalan batin yang terlibat dalam rukun Fatihah ni? Apa niat dan apa perkara yang kita kena sertakan sekali apabila kita membaca Fatihah ni? Tengok dia kata, dan apabila dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim itulah A'udzubillah sebut dah sebelum ni, kan tak? Jadi sunat A'udzubillah ni pada tiap-tiap rakaat daripada sembahyang. Sebab itu permulaan kita membaca surah daripada Quran, maka kita sunat baca dengan A'udzubillah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Samalah makna mana-mana perbuatan kita yang kita nak mula baca Quran, sunat baca A'udzubillah. Kemudian lepas pada tu kita nak sambung surah lain, tak ada A'udzubillah dah, bismillah je lah kalau surah baru. Kecuali kita berpindah kepada pekerjaan lain. Lepas baca Quran, kita buat benda lain, contohnya kita pergi makan, kita pergi minum, sambung balik tu sunat balik baca A'udzubillah. A'udzubillah ni pada permulaan start baca Quran. Kalau kita buat perbuatan lain, lepas ada tu kita nak sambung balik, sunat balik baca A'udzubillah. Sunat balik baca A'udzubillah. Jadi bismillah ni maknanya aku minta tolong dengan nama Engkau, bismillah. Jadi ba dengan makna isti'anah lah ni. Makna dengan nama Allah. Makna apa? Aku minta tolong dengan nama Allah. Ba dengan makna isti'anah, minta tolong. Dengan nama Engkau pada tiap-tiap sesuatu pekerjaanku. Ini umum lah maknanya. Ala kulli hal, bismillah, perbicaraan tentang bismillah ni ulama sebut panjang. Kerana kita disunatkan baca bismillah pada setiap pekerjaan yang tidak ada permulaan khusus. Dan pekerjaan tu pekerjaan yang ada nilai pada syarak. Dan benda yang makna
dituntut pada syarak. Makan, baca bismillah. Keluar, nak mula berjalan, baca bismillah. Apa lagi? Nak masuk masjid, mula bismillah. Lepas tu doa masuk masjid lah. Jadi bismillah ni pakai pakaian, bismillah. Benda yang maknanya ada tuntutan untuk kita buat. Dan bukan benda-benda hina atau benda remeh-remeh. Nak isap rokok, boleh baca bismillah. Ada benda tu, sebab benda itu bukan benda yang kita kata sesuai. Benda lagi. Benda yang kita kata perkara yang hina-hina, nak garu ke, nak kutip jerawat ke, kutip benda tu, tak perlu bismillah lah. Atau benda haram pula baca bismillah. Nak curi, bismillah tu, supaya mudah buka tuan rumah tak kejut. Jadi haram pula kita mempermainkan nama Allah Ta'ala. Okay, bismillah ni kita minta tolong Allah Ta'ala pada tiap-tiap suatu pekerjaan kita. Dalam ini makna bismillahi aqra'u, dengan nama Allah aku mula baca Al-Quran. Tuhan ialah yang mempunyai lemah lembut. Ar-Rahman tu. Ar-Rahman ni asal daripada kataan rahmah. Rahmah ni belah kasihan, lemah lembut. Lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk dengan memberi rezeki. Ini merujuk kepada makna Ar-Rahman. Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni asal daripada perkataan rahmah belaka. Rahmah ni ialah maknanya kita kata kasih sayang, kasihan belah, rahmah. Jadi daripada itu dibuat kata terbitan. Rahman asal daripada perkataan dia punya root word dia, binaan kalimah sama, rahimah. Rahman ra ada, ha ada, mim ada. Rahim ra ada, ha ada, mim ada. Cuma ada penambahan-penambahan tu ada makna yang ada beza dari segi makna sikit, tapi kembali ke semuanya pada makna rahmah belaka. Jadi kalimah Rahman ini merujuk kepada kasihan belas Tuhan pada segala makhluk, sama ada mukmin ataupun bukan mukmin, orang Islam ataupun orang kafir. Itu dipaham daripada kalimah Rahman. Rahmanud dunya wal akhirah. Ada Rahman kepada orang mukmin dan orang kafir pun. Tidak mengira apa-apa orang tu beriman ke kufur ke, tak. Dengan memberi rezeki, Tuhan beri rezeki belaka kan. Orang Islam pun Tuhan beri rezeki, orang bukan Islam pun Tuhan beri rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada daripada binatang yang ada melata ni kecuali Allah Ta'ala lah yang tanggung rezeki dia. Rezeki seseorang tu Allah yang tentukan, sama ada beriman ataupun tidak beriman. Hak ni daripada nama Tuhan Ar-Rahman. Bahkan orang tak beriman ni kadang lebih pada yang beriman, boleh lebih. Senara nama orang terkaya kat dunia, ramai hak Islam ke ramai tak Islam? Ramai tak Islam, ramai tak Islam. Sebab apa? Adakah kerana dia benar? Adakah kerana agama dia betul? Tak, bukan. Kerana Tuhan beri rahmat kat dunia ni, Tuhan tak tengok orang. Tuhan tak kira. Tuhan tak ada kira. Beri seberi-berinya, tak ada kira. Siapa yang usaha, siapa yang rajin, boleh dapat daripada rahmat Tuhan. Okay? Tapi ada keistimewaan dia. Lagi kasih sayang akan segala hambanya yang mukmin. Tapi Rahim, nama Tuhan Ar-Rahim juga daripada rahmat tu. Tapi Rahim ini wa rahimul akhirah. Rahim ialah sifat rahmat Tuhan di akhirat. Hak ni orang bukan Islam tak boleh.
Rahmat Tuhan di akhirat ni hanya dapat kepada orang mukmin sahaja. Orang tak mukmin, orang yang tidak beriman takkan dapat. Dan apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, bila baca Fatihah sampai habis tu, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan dan orang yang dustakan, iaitu Yahudi dan Nasrani, tetapi dijadikan daku di atas jalan anbiya, syuhada dan siddiqin. Jadi pengarang kata, apa yang kita baca daripada awal surah Fatihah tu kan, Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji Allah Taala, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini ringkas ni, kalau ikutnya huraian Fatihah tu panjang. Huraian Fatihah tu panjang. Sehingga kan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir dia, surah Fatihah tu dekat tebal dihurai. Fatihah sahaja. Kerana makna kitab-kitab samawiyah yang terdahulu Allah Ta'ala himpun dalam Quran. Makna Quran ini Allah Ta'ala himpun dalam Al-Fatihah. Makna kita kata dia punya isi tu ada terhimpun dalam Al-Fatihah. Jadi Fatihah ini maknanya panjang. Cuma pengarang ni dia ambil secara umum. Apa dia kata? Puji kita bagi Tuhan. Tidakkah kita mula dengan puji Alhamdulillahirabbil alamin? Puji itu atas dasar apa? Akhir kat gini kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tengah tu panjang tu kita puji Allah. Al-Fatihah ni dalam satu riwayat hadis Nabi kata, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan sembahyang antara aku dan hamba aku dua. Mungkin kita sebut sebelum ni lah. Apabila hamba-Ku sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamadani abdi, Allah Ta'ala jawab balik, hamba-Ku puji aku. Bila dia kata Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hamba-Ku memuji aku pula. Lepas tu Maliki Yaumiddin, majadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Di sini wa hadza baini wa baina abdi. Ini tengah ni. Jadi Fatihah tu Tuhan bagi dua. Ada bahagian kita puji Tuhan kerana makna-maknanya makna memuji Allah Subhanahu Wa Taala, itu awal 3 ayat pertama. Kalau bismillah tu kita dah ambil kira lah. Kita ambil kira tu maknanya ayat yang ayat yang pertama, kedua, tiga tu pujian kita pada Allah. Kemudian iyyaka na'budu, hak ni di sini ada bahagian kita sebagai hamba Allah dan Allah Ta'ala yang memperkenankan hajat kita. Lepas tu doa. Hak ni bahagian hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau kita lihat permulaan Fatihah itu dengan puji kepada apa? Natijah yang mana dia kata, bagi Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan. Siapa orang yang dimurka ni? Yahudi. Ghair ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairi, bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkai. Siapa orang yang engkau murka ni? Iaitu Yahudi. Yahudi Allah Ta'ala murka. Kenapa? Kerana mereka tahu kebenaran tapi mereka ingkar. Tahu benar, tahu Islam tu betul, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tu Nabi, tapi ingkar. Jadi Allah Ta'ala murka kepada Yahudi. Maghdubi alaihim, ahli tafsir mengatakan al-Yahud, orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang sesat. Siapa orang sesat ni? Nasara. Kerana Nasara ni, mereka ni jahil dan sesat dalam akidah. Sehingga kan Tuhan yang sepatutnya satu, mereka boleh kata 3. Padahal akal yang waras ni takkan terima Tuhan kecuali 1. 3 ni baloh lah. Pengurusi masjid 3 orang baloh. Kalau 3 orang, kena seorang je.
Tak. Ada menteri seorang. Ketua lantik 2-3 orang. Tak lama, tak akan lama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, orang Nasara ni sesat mereka dalam akidah. Tidak mendapat hidayah bagi akidah yang betul. Itu orang yang zalim, yang sesat. Jadi Allah tidak menjadikan kita daripada orang yang dimurkakan dan orang yang didustakan. Allah Ta'ala dustakan dan Allah Ta'ala sesatkan ni orang zalim. Zalim ni sesat, orang Nasara, iaitu Yahudi hak ni murka, dan Nasrani ni orang hak sesat, zalim. Itulah tetapi dijadikan daku di atas jalan anbiya, syuhada dan siddiqin. Tapi Tuhan jadikan kita di atas jalan mereka ini. Siapa ni? Al-anbiya wa syuhada wa siddiqin. Ini merujuk kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Tuhan beri nikmat. Siapa yang Tuhan beri nikmat? Dalam Al-Quran Tuhan sebut siratal ladzina an'amta alaihim, allazi an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yang ni pengarang ambil ni. Orang yang Tuhan beri nikmat kata mereka minan siddiqina, daripada kalangan orang siddiqin, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi kita bersyukur ke atas Allah jadikan kita di kalangan orang dapat nikmat. Ni orang dapat nikmat ni. Maka apabila engkau rukuk, selesai kita baca Fatihah. Baca Fatihah. Jadi surah tu tidak sebutlah sini. Surah tu tidak sebut, ada surah pun ikutnya sunat tu. Dan makna surah ni makna kita memuji Tuhan, membaca kalam Allah dalam sembahyang. Dan apabila engkau rukuk, maka fikir di dalam diri engkau. Fikir dalam diri kita. Maka seolah-olah engkau berkata, hai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diri aku antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi ini kepadamu. Kata Syekh Daud, masa kita rokok tu kita mari kena bayang, kena fikir. Sebab itulah sembahyang ni kalau orang khusyuk, orang yang hadir hati tu nak hadir dengan benda tu kita kena belajar. Kita dipaham khusyuk ni makna hadir hati. Hadir hati makna hati kita kena sedar benda tu. Ada sembahyang tak tahu, hanya sedar beri salam. Dah sedar beri salam. Makna hati kita hanyut kau melayang. Jadi benda yang kita nak isi dalam sembahyang tu, ini yang disebut ni. Benda-benda ni, makna-makna sedemikian ni. Masa rokok tu, bayangkan kita seolah-olah kita berkata, hai Tuhanku, bahawasanya aku merendahkan diri. Tunduk ni merendah diri. Kita letakkan anggota yang mulia, kepala kita turunkan dia. Sebab itu rokok macam sembahyang ni tak boleh rokok ke orang, ke makhluk tak boleh. Tahap rokok macam sembahyang ni tak boleh rokok kepada makhluk dengan tujuan membesarkan. Kalau buat haram, kalau dengan niat memuliakan, besarkan, jadi kufur. Kalau buat tanpa tanpa niat itu haram dah. Dengan niat membesarkan dan mengagungkan ataupun dengan niat menyembah, tu jadi kufur. Nampak? Rokok hak sujud apatah lagi. Tapi sekadar tunduk kepala yang tidak sampai tahap rokok, hak tu tak ada masalah. Hak tu tidak ada masalah. Jadi kita rendahkan kepala kita ni di hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi. Aku mari dengan diriku yang buat maksiat. Asi ni makna pelaku maksiat. Yang asi ini kepadamu,
dan mengikut diriku yang banyak jenayah bagi azamah engkau, dan diri aku ni yang banyak jenayah. Mengikut diriku yang banyak jenayah. Diri aku ni tunduk maknanya ikut, patuh. Yang banyak jenayah. Jenayah apa tu buat? Jinayah ni makna kita kata kesalahan. Tak pernah kita kena naik mahkamah kes jenayah, tak ada. Bukan jenayah dengan manusia ni, jenayah Tuhan ni. Jenayah kita melakukan kesalahan dengan anggota kita. Banyak nak hari. Tangannya, matanya, telinganya, hatinya tu. Jenayah tu. Tapi Allah Ta'ala Maha Pemurah. Kadang Allah Ta'ala hapuskan dengan amal soleh. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Amal-amal soleh itu mampu menghapuskan dosa-dosa kecil yang dibuat. Ambil air semayang, gugur dosa, bercucuran. Semayang, tunggu semayang ke semayang satu lagi, gugur. Allah Ta'ala gugurkan dosa kecil itu. Jadi diri kita ni banyak jenayah. Kita tunduk patuh bagi azamah engkau, bagi keagungan, azamah keagungan engkau. Mudahan engkau ampuni akan daku. Minta-minta Tuhan mudahkan dan ampunkan kita. Dan dibacanya, masa rokok baca, bagaimana kita maklum sunat baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maknanya maha suci Tuhanku, merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim, yang agung, dan Maula yang karim. Maula ni makna Tuhan jugalah. Tuan dan Tuhan yang mulia. Bihamdih, dengan penuh kepujiannya. Itu rokok. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada i'tidal. Lepas rokok i'tidal lah pula. Dan mengucap Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Hak ni siapa kena kata ni? Siapa sunat kata ni? Sami Allahu liman hamidah. Tak imam kata tak? Makmu kata benda ke Rabbana lakal hamd? Makmu sebut apa? Makmu sebut juga Sami Allahu liman hamidah tu, makmu sunat juga sebut. Bukan tu imam je. Ada orang sebab ikut Mekah kan, bila tu imam sebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Bukan mubali sebut gitu. Mubali tidak sebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ada itu kan. Disebut Rabbana lakal hamd. Kita pun tinggal Sami Allah liman hamidah. Sunat sunat. Makna untuk imam pun sunat sebut, makmum pun sunat sebut juga Sami Allah liman hamidah tu. Lepas tu Rabbana lakal hamd tu samalah sunat juga. Okey, jadi bila engkau kemudian engkau angkat kepalamu kepada i'tidal dan mengucap Sami Allahu liman hamidah, maknanya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi orang yang mengata tulis betul? Mengesa. Mengesa. Sini dia tulis mengata. Mengesa. Yang mengesakan dia dan mengerjakan taat akan dia. Sami Allahu liman hamidah. Makna kalau terjemah betulnya Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Tuhan dengar orang yang puji dia. Ini datang dalam riwayat, walaupun riwayat itu ada dibincangkanlah dari segi status kesahihan dia. Tapi diceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu satu hari dia ni biasa akan semayang dengan Nabi lah daripada awal sempat takbiratul ihram. Satu hari kerana ada urusan, ada kelewatan, terpaksa mari lewat dan dia bergegas-gegas.
untuk masuk semayang ni, bimbang takut tak sempat semayang dapatkan semua semayang Nabi, takut luput rakaat. Jadi pun dia pun takbir, dan bila Nabi rokok, dia sempat rokok dengan Nabi. Maknanya dia dapat rakaat dan semayang dengan Nabi pada rakaat tu, maka dia pun memuji Tuhan dalam rokok dia. Sebelum ni kalau ikutnya bacaan dia Allahu Akbar je lah. Dalam semayang kan biasa Allahu Akbar semua kan. Tiba-tiba yang tidak je sami Allah liman hamidah. Kenapa pelik? Kalau ikutnya pegakkan semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari mana sami Allah liman hamidah tu? Kerana peristiwa tu. Bila Saidina Abu Bakar sempat rokok bersama Nabi, lalu dia pun syukur, alhamdulillah. Dia puji Allah ketika rokok kerana sempat dengan Nabi. Jadi dalam rokok tu dia memuji Tuhan, alhamdulillah. Maka perbuatan ini ataupun peristiwa itu, Nabi SAW datang dia tadi. Tuhan dengar orang hok puji dia tadi. Yang dipuji oleh Saidina Abu Bakar ni, Tuhan dengar. Jadi sejak daripada tu Nabi balah, Nabi khabar, sami Allahu liman hamidah, sesungguhnya Tuhan dengar orang yang puji dia. Okey tak dia? Okey, Saidina Abu Bakar puji dalam rokok. Tapi cerita ni datang dari riwayat yang ada dibincangkan tentang sanadnya tu. Ala kulli hal, kita ambil bahawa apa-apa pun sunat untuk kita sebut sami Allahu liman hamidah. Untuk mendengar Allah bagi orang yang memujinya. Itu makna asal bagi lafaz tersebut. Di sini Tuan Syekh kita kata maknanya telah mengampuni Allah bagi orang yang mengesakan dia Tuhan ampun. Dah Tuhan dengar saja, apa maknanya? Reti daripada Tuhan mendengar orang pujinya, makna Tuhan mengampunkan dan mengeja taat akan dia, dan Tuhan mengampunkan orang yang buat taat. Itu lazim daripada sami Allah tu. Allah mendengar tu makna Tuhan ampunkan, Tuhan beri rahmat kepada orang yang mengesa dan mengerjakan taat. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kemudian mengucap Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Maknanya Tuhan kami. Maknanya hai Tuhan kami lah tu. Tuhan kami mana? Hai Tuhan kami, bagi Engkau segala kepujian kerana Engkau yang memberi taufik akan kami bagi semayang ni. Jadi Rabbana lakal hamd tu bagi Engkau ya Allah kepujian. Kita puji Allah. Puji sebab apa puji? Kerana Allah beri taufik kepada kita untuk semayang ni. Tuhan jadikan kita di kalangan orang yang semayang. Ada orang tak semayang, ada orang tak ada masalah, hidup semayang pun tak ada apa, beres hidup. Esok bangun pergi kerja, lapar makan, kenyang, sakit perut masuk tandas. Nak orang puang nikah gitu. Jadi kehidupan dia gitu. Apa bezanya orang mukmin ni? Allah Ta'ala beri taufik kita. Maknanya Allah Ta'ala nak dan kasih kepada kita sehingga dijadikan kita ahlus salah, ahli yang semayang. Beri taufik akan kami bagi ini semayang. Kemudian maka engkau sujud. Sujud makna apa? Makna sujud tu, maknanya engkau cenderungkan dirimu dengan apa? Dalil. Dalil. Dalam satu nuskah dengan zalil, dengan zal. Dalam satu nuskah dengan zalil, dengan kehinaan. Engkau cenderungkan diri engkau dengan kehinaan. Sini dalil maknanya petunjuk. Cenderungkan pada petunjuk pun boleh, maknanya kita ikut petunjuk Tuhan. Cenderung diri, maknanya aku cenderungkan diriku dengan dalil, dengan petunjuk. Maknanya kita ikut petunjuk. Dalam satu nuskah
dengan bukan ru'da, ru'zal. Aku cenderungkan diriku dengan zalil. Kita tunduk sujud ni dengan kehinaan, dengan zalil, dan menyerahkan diriku kepada Engkau yang mempunyai karam dan ampun. Kita serah diri kita kepada Tuhan yang mempunyai karam. Karam ni bahasa Arab makna kemurahan dan ampun dan keampunan. Kita tunduk, serah diri mana? Sujud ni serah diri. Ada? Tak ada dah ibadat yang paling atau kelakuan ibadat yang paling menunjukkan kehambaan dan penyerahan diri, sujud lah. Sujud. Iaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hamba ni layak dan patut sujud untuk Allah. Ada setengah agama ni tak sujud. Tak sujud. Ini diri je, diri. Semayang dia cara diri. Tapi Islam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan menyerah diri. Cenderungkan dirimu dengan zalil dan menyerahkan diriku kepada Engkau yang mempunyai karam, kemurahan dan ampun. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucap, ni doa duduk antara dua sujud pula. Jadi sujud ni pun samalah. Sujud, kita tak boleh sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam live ni ada soalan. Ada orang tanya, salam dengan guru sampai menunduk badan kita untuk cium tangan. Kita buat tu bukan tujuan untuk tunduk, tapi tujuan untuk cium tangan. Jadi terpaksa merendahkan badan. Jadi itu tidak dianggap kita sengaja, bukan tujuan buat rokok tu, tapi kita tunduk. Tapi mungkin kerana rendah dan kita ni terpaksa tunduk, kita cium tangan kadang tu tak ada masalah. Sebab niat dia bukan niat untuk rokok. Niat dia untuk cium tangan. Mungkin orang soleh, orang alim tu dia duduk, maka kita berdiri, terpaksa kita rendahkan badan kita untuk cium tangan. Cium tangan tu tak apa. Bahkan dalam riwayat, sahabat cium lutut Nabi pun ada. Cium kaki Nabi pun ada. Bukan cium untuk sujud. Bukan cium untuk sujud. Itu haram. Tapi cium atas dasar apa tadi? Contoh tangan ke benda itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma dari segi kedudukan tu nampak sebahagian daripada ulama' dia tak setuju. Sebab itulah, sama ada tangan tu dia angkat tinggi supaya boleh cium. Ada orang kata, sombong, yui tangan dia. Ada kat setengah orang soleh kan, orang alim, ulama', orang nak cium tangan, yui tangan. Bukan dia nak tujuan tu kan, cium lah, aku ada berkat. Bukan. Supaya orang tak sujud. Orang bukan tak sujud, orang tak rendahkan diri. Tu dia angkat tangan. Dia angkat tangan tu bukan supaya nak suruh. Dia kata ambil lah. Ada orang tu sombong dia. Siapa beri tangan suruh cium. Bukan nak suruh orang cium orang cium sangat tangan dia tu. Tapi bila dia angkat, orang tak boleh tunduk. Tak bokok. Tengok. Benda sama tapi tengok orang hati busuk. Orang suuzon dia kata tuduh. Nak suruh ambil berkat dia, berkat betul dia nak suruh siapa cium tangan dia. Bukan. Tujuan akad tu tujuan apa? Supaya bila orang nak cium tangan, dah nak cium, tak boleh cium, pun cium juga kan. Jadi daripada itu dia akad tujuannya supaya tak perlu tunduk. Ada setengah tu tak boleh lalu cium lah, tak kira lah tu. Itu makna masing-masing lah, masing-masing dia ada mulahazah hati dia dengan Tuhan tu. Itu serah lah. Dia tak ada masalah atas dasar kita menghormati mereka, kita cium. Dan dia pun yang beri, kita dapat cium. Kalau tak beri pun adalah sebab-sebab yang dia dengan Allah Ta'ala tahu. Jadi benda ni kita kira perbuatan. Kalaulah terpaksa merendahkan diri
untuk cium tangan pun dok panggil itu perbuatan haram. Kerana apa? Bukan dia nak rokok. Tujuannya nak cium tangan. Ini soalan dalam live tu lah. Okey. Okey. Mana tadi? Mempunyai karam dan ampun apabila kau duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud pula mengucap Rabbil fili wallahu alam. Kalau ada soalan tak tanya. Tinggal syak berapa minit berapa? 8 minit ke? Dekat dah tu ni 3.28. Ada soalan tak? Tak ada, kita baca sikit ke mana? Jadi masalah apa nama ni, kita ambil sikit lagi, biar muka surat sebelah pula. Duduk antara dua sujud mengucap Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Itu warzuqni wajburni, ada wajburni warzuqni ikutlah. Wa'afini wa'fu anni. Ni kita lalu dah ni, kita betul mula bacaan kita. Ni kadang sebut tak tahu sebut benda tu. Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni wajburni jebu-jebu gitu je. Sebut benda tak tahu. Tak. Jadi sebut biar molek. Rabbighfirli warhamni wajburni. Bacaan tu warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Wahdini ada tinggal sikit dah. Tak apa, tambahan tu. Wahdini wa'fu anni. Maknanya ampun akan aku. Itu makna Rabbighfirli. Hei Tuhanku, akan kesalahanku dan kasihani olehmu akan hamba-Mu yang khati'ah. Irhamni, ampun, kasihankan hamba-Mu yang khati'ah, yang berdosa. Warzuqni, dan beri rezekikan olehmu akan daku, beri rezeki kepadaku. Warzuqni wajburni, dan jabarkan dhaifku. Jabar, tahu jabar? Jabar ni bahasa Arab. Jabar ni mana tampungkan. Tampung. Kalau benda tu kurang, tampungkan. Tampunkan dhaifku, kedhaifkan, tolong tampung. Tolong tambahkan dan kuatkan dia. Jabar tu makna tampung, tampung ialah tu. Dan jabarkan dhaifku. Wajburni wahdini, dan tunjuki akan daku akan jalan sebenarnya. Makna kalau terjemuh ni ada ni. Tak? Hak Rumi ada tak? Wahdini wa'fu anni ada tak? Hak kita baca ada kan? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'fu anni. Ada wahdini. Jadi ikut terjemahan ni ada ni. Makna lafaz tu tengoklah wahdini tu makna ikut terjemahan ni ada ni. Dan tunjuki akan daku akan jalan sebenar. Ihdini, tunjukkan jalan yang betul, jalan yang lurus. Wa'afini wa'fu anni, dan afiat akan daku dan maafkan daripadaku. Ni doa ni besar ni. Makna dalam doa antara sujud ni hipung ke dah kebaikan dunia akhirat. Dalam doa dalam duduk antara sujud ni ada belaka kebaikan dunia, khairai dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Rizki, minta rizki, kita minta rizki, minta ampun Tuhan, minta hidayah pada Tuhan. Ya. Luar semayang pun boleh baca. Boleh baca. Doa lepas semayang pun boleh baca. Tapi tukarlah kalau kita imam. Rabbana ighfir lana. Tak? Rabbana ighfir lana warhamna warzuqna wajburna wa'afina wa'fu anna. Rabbana ighfir lana warhamna warzuqna wajburna wahdina wa'fu anna wa'afina wa'fu anna.
Boleh baca, tak ada masalah doa. Mana? Dalam ayat? Oh, luar semaya. Luar semaya untuk imam dia kena tukarlah domain tu. Kalau benda yang melibatkan doa. Kalau wirid zikir, afdal kekalkan seperti biasa. Kekalkan seperti mana datang dalam sunnah, datang dalam hadis. Contoh, Allahumma ajirni minan nar kan. Jadi hak tu bukan untuk imam seorang baca, makmum baca juga kan. Jadi hak afdal sebagaimana disebut oleh para ulama, kekalkan dengan lafaz tu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dah. Tok imam baca gitu apa ke? Bukan doa. Sebab makmum pun sunat baca kot tu. Mana tok imam baca, makmum baca kot. Lain kalau doa. Kalau doa betul, maknanya kita sunat untuk tukar domain tu. Majid boleh je, tak ada masalah. Dari segi boleh. Tapi kita ambil hak afdal. Kalau afdalnya ulama sebut lafaz itu kekal seperti itu. Tapi kalau nak baca Allah Madinah pun tak salah. Tak ada lah salah Tidak salah. Dan makna, sebab makna dia makna doa juga. Makna doa juga. Jadi bacaan tersebut tu kalau imam dia sunatkan. Sebab kalau tidak dia dikira khianat. Khianat imam bila dia doa untuk diri dia. Tak. Doa untuk diri saja, tak doa untuk orang lain. Maka tukarlah ataupun domain tu kena tukar dengan yang sesuai. Dan maafkan. Wa'afini, wa'fani. Afiat ni luah makna. Afiat ni makna sihat zahir, sihat batin. Itu makna afiat. Afiat ni sihat zahir, sihat batin. Sihat dunia, sihat akhirat. Itu makna afiat. Maka apabila engkau duduk tasyahud dan baca tahiyat, wallahu ta'ala ala wa ala. Tak ada soalan? Kalau tidak ada, sekadar tu untuk kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.